Okey, so untuk kolom design, untuk kolom design ni, analisis dia saya dah ajar dah dalam chapter 6 sebenarnya. Okey, analisis ni kan untuk dapatkan axial load, untuk dapatkan inilah saya dah ajar lah kan. Yang ini saya dah ajar dalam kelas bagaimana nak dapatkan axial load, beban paksi. And then macam mana nak kira bending moment. Macam mana nak kira bending moment ni saya dah ajar dah dalam kelas. And then you all pun dah buat dalam soalan dalam assignment. Okay, you all dah buat dah. Okay, so proses untuk dapatkan axial load and bending moment, prosesnya sama. Macam yang saya dah ajar sebelum ni. Okay. Cumanya macam dalam soalan hari tu yang saya ajar untuk analisis axial load and bending moment, nilai GK QK ni saya dah bagi dalam soalan. Nilai GK dan QK ni kan saya dah bagi dalam soalan. So untuk hari ni saya akan brief lah macam mana dapatkan nilai GK dan QK ni. Okay, sebenarnya benda ni sama, dapatkan GK dan QK ni you kena dapatkan loading daripada slab, dah dapat total GK and QK daripada slab, you transfer pula bawa kepada beam. Bawa pula loading tu kepada beam. So yang you key in dalam dalam template untuk axial load analysis ni dengan bending moment ni, sebenarnya GK dan QK ni adalah loading on beam sebenarnya. Okay, loading on beam sebenarnya. Okay, so sebenarnya proses ni kalau tengok template ni loading on slab, loading on slab, loading on slab, benda yang sama. Benda yang kita dah jumpa dah sebelum ini. Okey, cara nak dapatkan loading on slab. Lepas dapatkan loading on slab, kita transfer pula kepada loading on beam. Enggak tu, proses yang sama dan template-nya pun template yang sama juga. Okey, template yang sama. Okey. Okey, so untuk design project, so untuk kolom, setiap kumpulan hanya design satu batang kolom. Okay, every group hanya design satu batang kolom. Dengar tak? Saya cakap satu kumpulan, satu unit kolom, satu batang kolom lah. Bermaksud kolom tu daripada roof level sampailah ke foundation. Itu adalah sebatang kolom. Okay, sebatang kolom lah. Okay, faham tak? Nanti ada yang tanya saya balik, Puan, kolom nak design berapa? Seorang satu ke 1.1? Nanti ada yang keluar soalan tu, nak design kolom berapa batang. Okay, so kolom satu kumpulan, satu sahaja. Satu kumpulan, satu batang kolom. Okay. Okay, so untuk sheet yang pertama ini, helai yang pertama, okay, you kena masukkan kedudukan kolom dekat mana. Maklumat kolom awak. Okay, so macam saya ni, saya pilih kedudukan kolom saya. Yang ni satu lagi. Okay. So untuk you punya projek, saya nak you all pilih kolom dekat bahagian hujung plan awak. Bahagian luar, paling luar lah. Tak kira lah dekat paksi X ke, paksi Y ke, dekat dekat belah atas ke, belah bawah ke, belah kiri ke, belah kanan ke, tak kisah. Tapi saya nak kolom yang sebelah luar. Saya tak nak kolom yang duduk tengah-tengah. Saya nak kolom yang duduk dekat luar ni. Macam saya punya contoh ni. Macam saya punya contoh ni. Okay, kolom tu duduk dekat luar. Di mana kolom tu berada pada grid C1 ni. Kolom grid C1. Okay, so saya punya kolom tu dia akan bermula daripada ground floor. And then dia akan bawa sampai ke first floor lah. First floor dan juga sampai ke roof ni. Okay, so kedudukan kolom saya adalah pada kolom 1C. 1C, grid 1C. Okay, grid 1C. Okay, so pada ground floor location, okay, pada ground floor, kedudukan saya punya kolom ni, kolom tadi dekat grid 1C, okay, kat grid 1C, saya kena masukkanlah maklumat yang terlibat. Okay, maklumat dia. Okay, yang ni elevation. Elevation bukan apa? Elevation kita nak tengok ketinggian kolom. Elevation kita nak tengok ketinggian kolom dia. Okay, and then footing ni kita nak tengok dia punya stump dia lah, jarak daripada ground floor level sampai ke foundation berapa dia punya tinggi dia, stump dia. So yang macam ini stump dia 1065 daripada ground level kepada sampai ke foundation. Okay.
Okey. Okey, so maklumat yang saya masukkan. Okey, yang pertama kedudukan kolom. Okey, yang tadi ni pertama ni yang full ni ground floor lah. And then grid kolom tu berada dekat mana? Key in. Macam ni contoh 1C. And then tengok pula kolom tu dia attach dengan slab apa. Okey, kolom tu dia attach dengan slab yang mana. That's why macam dekat sini. Okey, kolom saya ini dia attach dengan slab 1 yang kali hijau ni slab 1 dan slab number 2. Slab 1 dan slab 2 lah. Nak tahu slab 1, slab 2 ni apa, kena refer kepada plan architecture lah. Slab 1 tu apa, slab 2 tu apa. So slab 1, kalau saya refer kepada architecture plan, slab 1 adalah kitchen, slab 2 adalah toilet. Dan slab 3 tak ada. Sebab kolom saya ni dia hanya attach dengan 2 panel slab. So untuk template Excel saya ni kolom kita tu saya limitkan dia hanya attach dengan 3 panel slab saja. So kalau you cari kedudukan kolom, pastikan kedudukan kolom awak tu maksimum slab attach dia adalah 3, tak boleh lebih daripada 3. 2 tak apa, 1 tak apa, 4 tak boleh. Okey, ini saya limitkan lah. So maknanya kolom, that's why saya kata kolom tu jangan pilih kolom di tengah-tengah, ambil kolom yang sebelah luar. Okay, ambil kolom yang sebelah luar lah, dekat hujung sebelah luar. Jangan ambil kolom di tengah-tengah. Kalau ambil kolom tengah-tengah yang ni yang besar ni, FGC2 ni, FGC2 ni, kalau ini kolom tu dia attach dengan slab 1, slab 2 dan lagi satu panel slab kat sini. Ada 3 slab lah, yang tu boleh guna. Okay, sebab saya punya Excel ni saya limitkan dia hanya attach kepada 3 panel slab. Kurang tak apa, jangan lebih daripada 3 panel slab. So kalau lebih, you kena cari point kolom yang lain lah. Banyak kan point kolom dekat plan awak tu? Carilah kolom point yang lain. Okey. Yang itu maklumat untuk slab lah, dia attach dengan slab yang mana. Okey, kemudian yang ni macam biasa, kena ada beam. Size beam lah. Ini beam size yang attach dengan kolom lah. Sebab kolom kita dia mesti attach dengan slab dan juga beam. Okey. So kita ada beam size pada Y axis. Bila kita nak design kolom ni, dia mesti melibatkan axis lah, Y axis and Z axis. So you kena identify lah kolom awak tu, bukan kolom, beam. Beam yang berada pada Y axis berapa saiz dia? Beam yang berada pada Z axis berapa saiz dia? So kalau macam saya macam ni lah. So kolom dia adalah B kali H, macam ni. So paksi Y mesti merentasi sisi minor, sisi yang kecil, yang pendek. Paksi Z, major axis, mesti merentasi sisi kolom yang besar lah, major long span dia lah, sisi yang panjang. That's why pada saya punya kedudukan ini, saya zoom. Okay, so saya ada Z axis. Pada Z axis saya ada kolom saya label sebagai Z1 dan saya label sebagai Z2. Beam saya. Okay, so pada paksi Z saya ada beam Z1 dan beam Z2. Di mana beam Z1 panjang dia 4724 dan panjang beam Z2 ni adalah 2591. Yang ni depend kepada kedudukan kolom awak paksi Y, paksi Z. Beam Z1, beam yang saya label Z2 ni bergantung pada kedudukan kolom yang you pilih. Kalau nak senang, awak pilihlah kolom macam saya bagi contoh ni. Tak payah pening-pening kepala kan. Ambil je lah. Okay. Dan sama juga pada paksi Y. Okay, so pada paksi Y, dekat atas ni saya label sebagai Y1. So pada Y1 tak ada beam. Kat atas ni tak ada beam lah. Tak apalah, biarkan. Tapi pada Y2 sebelah bawah ada beam. Beam yang kecil, yang pendek ni. Ada Y2, ada beam. Panjang dia 1524 beam tu. 1524. Okay, 1524. Sekejap saya tanya awak kalau saya gerakkan cursor saya ni, you all nampak tak cursor saya bergerak-gerak ni ke tak nampak? Kelas. Nampak Puan. Saya tanya. Puan. Nampak tak cursor yang saya gerak-gerakkan ni? Hello Puan, nampak. Ada okey ada. Saya takut cursor tu tak ada. Saya tunjukkan, you all tak tahu saya tunjuk yang mana. Okey, kalau ada okeylah. Okey.
Okey, so kita kena masukkan maklumat lah. Okey, so yang pertama kita selesaikan dulu Y. Beam size pada paksi Y lah. So bila Y, kita ada Y1 saya labelkan sebelah atas dan Y2 sebelah bawah. Terpulanglah kalau awak nak label Y1 bawah boleh, Y2 ke atas pun boleh. Kita yang bagi notation tu kan tak ada masalah. As long kita faham kedudukan beam tu berada di mana. Okey, so macam saya buat beam Y1, B kosong, H dia kosong. Sebab apa? Pada plan saya, Y1 tu kat belah atas. So dekat Y1 ni tak ada beam. So bila tak ada beam, tak ada size lah. So saya letak kosong, kosong. Okey, kemudian untuk Y2. Y2 mana? Y2 paksi yang sebelah bawah ni. So kat situ dah ada size beam. 125 kali 450. So B dia adalah 125, H dia 450. Yang itu beam size pada Y2. Okey, selesai beam size untuk paksi Y, Y1 dan Y2. Kita buat pula untuk beam size untuk paksi Z. Okey, yang berada pada paksi Z. And then kita masukkan saiz dia. So tengok balik pada plan kita. Okay, so Z1 dekat ujung ni lah. Daripada grid B sampai grid C. So yang inilah grid B sampai grid C. So saiz beam kita adalah 125 kali 650. Okay, 125 kali 650. So saya key in 125 B, H dia 650. Okay, kemudian Z2. Z2 yang ujung ni lah daripada grid C sampai grid D. So saiz dia 125 kali 700. So saya key in saiz dia 125 kali 700. Okey, sampai di sini. Ada apa-apa soalan? Ada point. Tak ada, okey. Faham kedudukan tu? Okey, so tadi kita dah settlekan untuk beam size ni kan. Okey, tadi kita dah buat untuk ground floor. Okey, so dah settle untuk ground floor. Kita buat untuk first floor pula lah. Untuk first floor. Yang ni adalah kedudukan yang untuk first floor. Pastikanlah jangan dekat ground floor ambil grid 1C. Tiba-tiba dekat first floor ambil dekat grid lain pula. Tak boleh lah. Dia mesti kolom itu jatuh pada point grid yang sama. Sebab dia daripada atas sampai bawah. Daripada roof sampailah ke foundation kolom tu sebatang kita nak design. Okay. Yang ni pula untuk maklumat bagi first floor. Maklumat yang samalah. Okay, tengok dekat first floor. Okay, kolom kita dia attach dengan apa? Okay, ni pun dia attach dengan dua panel slab. Dia ada slab 1, dia ada slab 2. So slab 1 tu apa? Okay, so slab 1 balcony, slab 2 pun balcony. Tak ada guna slab 3, kita letak je none. Tak terlibat apa-apalah. Jangan biar kosong letak none. Kalau tak ada panel slab yang ketiga, letak none. Key in none di situ. Okay, kemudian key in lah beam size yang sama. Bukan beam size yang sama. Key in maklumat untuk beam size. Sama tadi macam yang ground floor. Okay, sama dengan ground floor. Kalau tengok dekat sini, dekat plan kita tadi ni, untuk Z1, Z2 dan Y2, saiz beam dia semua sama. Saiz beam dia sama. Penggunaan saiz beam dia adalah sama, 125 kali 375. That's why kalau tengok kat sini saya key in, semua saiz beam dia sama. Macam saya punya plan dekat Y1 pun tak ada beam. So bila Y1 tak ada beam, saya letak kosong lah. Kosong-kosong, tak ada saiz beam kan. Tak ada beam, saiz tak adalah, kosong-kosong. Di situ. Okey, boleh? Boleh pun. Okey. Okay, so bila dah okey, kita dah letakkan maklumat location kita punya kolom. And then kita nak cari loading lah. Yang pertama kita cari dulu loading on slab. Slab mana? Slab yang you key in lah. So dekat ground floor tadi, dekat ground floor, kita ada slab 1 iaitu kitchen. So kena cari berapa loading kitchen, loading untuk slab yang digunakan untuk kitchen. And then slab nombor 2, toilet. Berapa loading dia? Yang ni untuk ground floor. Kemudian pergi pula untuk first floor. First floor pun melibatkan 2 panel slab. Tapi dua-dua tu adalah
balcony. Kita kena cari loading on slab ni. So untuk loading on slab, samalah macam sebelum ni. Macam you buat design slab kan. Okay, macam kita buat design slab tu. Benda yang sama. Okay, benda yang sama. Okay. So untuk kitchen, okay, yang ni kedudukan dekat ground floor. Carilah berapa dia punya nilai dead load. Lepas dapat dead load, kira pula total imposed load dia. Okay, dah dapat GKQK. And then tentukan slab kita tu dia one way slab ke two way slab. Kan, sebab kita nak tahu kalau dia one way slab, untuk buat agihan loading, koefisien dia lain. Dia tak sama dengan case two way slab. Macam tu. Okay. So untuk helaian yang kedua ni, sheet yang kedua ni, loading distribution untuk slab lah. Yang ni semua kita kena cari loading on slab. So 3 page 1 hingga page 3 yang pertama. Yang ni adalah untuk ground floor. And then untuk page 4 sampailah page 6. Page 4 sampai page 6 ni untuk first floor. First floor slab lah loading dia. Okay. So tadi macam saya punya analisis, dia terlibat hanya dengan 2 panel set. So dia ada 2 je lah. Yang satu lagi tu dia akan jadi kosong lah, tak ada slab kan. Dia tak ada slab. So dia akan jadi none lah. Kenapa jadi kosong ni? Dia akan jadi none lah nanti. That's why depan ni kena label none. Okay, kena label none, dia akan keluar none kat situ. Tak ada melibatkan panel slab. Saya rasa yang ni tak ada masalah kot. Ni semua dah terror ni. Design slab kan. Okay. Okay, yang ni untuk dapatkan loading on slab macam biasa. You dah ulang ni dalam design slab, you dah guna pakai. Nanti design beam pun pakai juga lagi template yang sama ni. Okay. Okay, so after dah dapat loading on slab, okay. Now kita akan transferkan loading-loading yang ada dekat slab ni, kita akan transfer bawa kepada beam. Bawa kepada beam. Okay, bawa kepada beam. Okay, so yang ini kalau you tengok ada 8 ni kalau ikutkan page. Okay, so 4 page yang pertama belah atas. Okay, yang ni adalah analisis loading untuk ground floor. Okay, analisis loading untuk ground floor bagi beam Y1, beam Y2, beam Z1 dan juga beam Z2. Ni boleh pilih Ni boleh pilih. Boleh pilih lah. Okay, yang ni contoh loading on beam Y1 lah. You selesaikan ikut sini boleh juga. Yang pertama untuk ground floor. Okay, saya tekan dulu untuk Y1. Macam ni Y1 tak ada kan. Kebetulan dalam saya punya plan Y1 tak ada. So bila Y1 tak ada, kosong lah, no slab lah. Y1 tak ada slab. Kan, sebab beam pun tak ada, slab pun tak ada. So dia akan dapat kosong lah di situ. Okay, kemudian saya pula untuk Y2. Y2 dia melibatkan apa? Kena tengoklah Y2. Y2 dekat bawah. So Y2 ni, dekat sini Y2. So dia attach dengan slab 2 dan juga slab 1. Okay, dia attach dengan slab 2 dengan slab 1. So untuk beam Y2 yang saiz 125x450 ni, awak kena transferkan loading daripada slab 1 dan juga slab nombor 2. Okay, tengok Okay, so yang ni beam Y2. Saya zoom sikit. Okay, beam Y2. Okay, so beam Y2. Dekat sini saya letakkan ada 3 lah loading from slab ni. Okay, so tadi loading from yang pertama kita settlekan dulu untuk dry kitchen. So kalau ikut plan location kita. Okay, slab 1. Slab 1 apa? Slab 1 kitchen kan? So slab 1 adalah kitchen. So maknanya slab yang pertama kitchen. Slab yang kedua apa? Slab yang kedua adalah toilet. Yang ketiga tak ada. Okay, that's why loading yang pertama loading daripada slab kitchen lah. Dry kitchen ke kitchen ke kan? Samalah kitchen. Okay, so tadi kita kena tengok lah. Okay, kitchen tadi ni dia two way ke one way? Kena tengok dekat sini lah. Dekat loading on slab. So kitchen tadi dia adalah two way. So bila dia two way slab, koefisien dia kena cari koefisien table 3.15 lah. Berpandukan 9 case tu. So berapa koefisien dia? Key in koefisien dia. Okay. Kemudian slab number 2.
Set nombor 2 adalah toilet. Toilet. So tengok kepada loading distribution. Ni toilet lah. Ground floor, toilet. Okay, so dia pun adalah two-way slab. So bila two-way slab, koefisien kena pakai table 3.15. Okay, dan yang ketiga, tak ada slab lah tadi, none. None. So bila none, no slab lah. No slab, koefisiennya kosong lah. Okay, kosong. Okay, kemudian kita buat agihan dahulu untuk GK dululah. Yang pertama, kirakan dulu beam self weight. Berapa beam self weight? Kemudian transfer loading from slab 1. Kemudian load transfer from slab 2. And then load transfer from slab 3. Slab 3 ni kosong lah. Sebab 3 tak ada slab. That's why nilai dia kosong. And then jangan lupa tambahkan dengan berat dinding. Dinding bata. So kita akan dapat total GK. Dapat total GK. Okay, and then ulang pula proses untuk impose load. So dapat impose load. Dapat total QK. Baru dapat nilai design load. Yang ni untuk Y1. Ni untuk loading, loading on beam Y2 lah. Y2 3151. Nanti 3151 ni letak kat mana? Dia akan letak dekat sini. Yang ni dah tahu kan? Okey, so yang bawah ni 1065, yang ni adalah okey, kelas, sorry. Terputus lagi. Okey. Dengarkan suara saya? Dengar Puan. Okey. Dengar, Puan. Saya tak dengar suara you. Kenapa pernah slow? Saya punya ni slow ke? Tapi dia kuat dah. Okey. Okey, yang analisis ni yang saya dah ajar sebelum ni, kan? Okey, so kita ada level yang paling atas daripada roof sampai ke first floor, and then first floor sampai ground floor, and then ground floor sampai ke stump. Okey, so nanti loading ini, template yang ini dia memang saya dah buatkan automatic tau. Bila you key in kat sini you terus dapat data, contoh dekat Y2 ni kan, dekat ground floor, loading on beam Y2, you masukkan nilai, dia keluar design load, dia akan terus detect kat sini. Dia akan terus detect dekat sini lah. Dekat axial force untuk analisis ni. Dia akan terus detect. Ni saya nak mudahkan awak untuk analisis. Sebab saya tak nak opening nanti anda analisis kan. Saya dah ajar dah nak dapatkan kira axial load, saya dah ajar. You dah faham. Jadi saya mudahkanlah untuk Excel ni. You dapat je loading on beam. Dia akan terus key in automatic dalam transfer loading on untuk analisis axial force and bending moment ni. Okay. Okay, saya ulang patah balik ingat belakang ni. Okay, so untuk loading on Y beam 2 dah settle. Lepas tu you ulanglah proses yang sama. Buat pula untuk loading on beam Z1 dan loading on beam Z2. Untuk ground floor lah dulu settlekan. Okay, so untuk Z1, tengok pada location. Okay, so Z1 yang ni lah. Daripada grid B sampai grid C kan. So beam Z1 hanya terlibat dengan slab 1 sahaja. Okay, so beam BC ni, dia hanya attach dengan slab nombor 1. So set nombor 1 apa? Set nombor 1 tu kitchen. Set nombor 1 tu kitchen. That's why dekat sini, dia hanya loading transfer dia hanya daripada kitchen sahaja. Dan untuk panel nombor 2 tak ada, panel nombor 3 tak ada. Tak ada slab lah. Ada 3 panel, ada 3 kedudukan slab tadi, hanya 1 je yang ada loading. Dia cuma hanya attach dengan 1 slab sajalah. Ini kena faham So untuk beam Z1, beam Z1 ni dia hanya menerima loading daripada slab 1 sahaja. Okay, saya ulang semula. So beam Z1 tadi ni daripada grid B sampai grid C, dia hanya menerima loading dari slab 1.
Di mana slab 1 itu adalah kitchen. Okey, adalah kitchen. That's why dekat sini loading on beam Z1 dia hanya terlibat dengan kitchen sahaja. Ada satu je slab yang ada nilai. Yang lain tu kosong sebab tak ada slab. Dia hanya menerima loading hanya daripada kitchen sahaja. Okay. That's why kalau tengok daripada GK, beam slab of course kena ada. Dan transfer loading hanya ada dekat slab ni hanya satu je. Yang daripada kitchen. Daripada dua tak ada. Dua, tiga tak ada sebab hanya melibatkan satu panel slab sahaja. Yang lain tu kosong lah. Key in dia kosong pada template tu. And then tambahkan dengan brick wall. Okay. So dapatlah GK. And then buat pula untuk QK. So dapat total design load W dia ni. Dia akan terus ni. Dia akan terus detect dekat sini. Okay. Dia akan detect dekat template axial force and moment in column ni. Dia akan automatic detect. Okay. Okay. Kemudian buat pula untuk Z2. Samalah Z2. Z2 yang mana? Z2 yang hujung ni. Daripada grid C sampai grid D. Z2, beam Z2 ni, dia hanya mendapat loading daripada slab number 2. Sahaja. Dia sama dengan Z1. So, dia dapat loading hanya pada slab 2. Slab 2 tu apa? Slab 2 adalah kitchen. Okay. Slab 2 tu adalah toilet. So, dia suara dekat sini hanya ada toilet sahaja. Lepas tu, kiralah GK dan QK dia. Dapat nilai GK, QK. Kira design load. Dia terus auto detect kat sini nanti. Okay, dia terus auto detect. Okay, boleh tak? Boleh Puan. Boleh Okay, so dah settle untuk ground floor. Ulang proses yang sama untuk first floor pula. Buat untuk first floor. Proses yang sama. Okay, proses yang sama. So, untuk template ni, hanya isi key in ataupun ubah data pada petak-petak yang warna putih ni je. Petak yang lain jangan kacau. Petak yang lain jangan kacau. Okay, hanya petak yang putih-putih ni lah. You ubah. Okay. Macam ni ini kena ubah lah ni atas ni. Kedudukan ni. Nanti saya tukar dia punya colour jadi putih. Aduh, saya letak putih atas ni. Bila saya letak putih jadi tak cantik lah pula template tu bila print. Tu saya tukar colour jadi warna orange juga. Okay. Tapi sebenarnya untuk yang ini kita kena pilih loading on beam apa ni kita select beam apa. Okay. Okay, so lepas dah dapat loading transfer, semua dah settle, dia terus masuk sini lah. Untuk template yang akhir ni, untuk axial force and moment in column ni, key in hanya petak-petak yang ini je, yang kali hijau. Petak yang kali hijau. So, kedudukan kolom 1C lah. Kan, kedudukan kolom adalah 1C. Okay, kemudian size kolom. Size kolom rujuk plan lah, berapa size kolom awak? Okay, size kolom saya 125 kali 300. Okay, and then, yang ni kedudukan kolom kita lah. Kedudukan panjang untuk beam Y1 tak ada. Y1 tak ada beam, so panjangnya kosong. Kemudian panjang beam untuk Y2. Beam Y2 yang bawah ni lah. Y2 bawah ni. So panjang dia 1524. That's why sini 1.524 meter. Okay. Kemudian panjang beam Z1 dan panjang beam Z2. Okay. Ini size beam you key in. Dan juga ketinggian kolom pun you key in. Berapa ketinggian kolom. Okay, yang ni kolom yang atas ni daripada first floor ke roof lah. Kemudian yang tengah-tengah ni daripada ground floor ke first floor. Dan yang bawah ni foundation ke ground floor. Okay, so dia ada 3 level. Okay, so you key in yang hijau ni. Okay, dia akan terus kira terus untuk axial load. Okay, dia terus automatic kira untuk axial load. Okay, and then untuk bending moment, yang ni you kena key in. Yang ini adalah size lah. Size beam tengok. Atas ni kolom. Tak payah kacau. Beam. Untuk beam, key in size beam berapa.
untuk ZZ axis dan juga untuk YY axis. Key in yang petak hijau ni. Ini dah tahu dah ni. Masa you buat tugasan hari tu. Okey. ZX axis dengan YY axis. Okey, kemudian dia terus auto calculatekan untuk analisis untuk kolom awak. Dia terus, you tak payah nak buat, dia terus key in kan sampai keluar gambar rajah bending moment dengan bending moment diagram. Okey, dia keluar gambar rajah bending moment diagram. Terus kira L not awak. L not Z, L not Z, L not Y, dia terus kirakan. Yang ni L not Z, L not Y bagi level first floor to roof. Kemudian dikira pula effective length untuk ground floor ke first floor. And last sekali dia kira effective length untuk ground level to foundation. Yang ni semua dia dah auto generate. Okay, you tinggal pakai je nilai tu nanti untuk design. LOZ, LOY dia apa. Terus pakai.